Ikut sedikit pengalaman semasa saya dalam penjara. Bulan Ramadan inilah penjara. Pada peringkat awal, kita hanya dapat seludup beberapa biji kurma. Jadi setengah untuk buka puasa, setengah untuk sahur. Tapi itu pengalaman, dugaan kecil, kerana kita tahu dalam perjuangan ini orang banyak gelisah tentang susah, hilang kerja, ditekan, dipenjara, dipukul. Jadi dia lupa bahawa kalau kita ada tekad dan pendirian yang jelas untuk membawa perubahan atau islah, tentu kita hadapi ujian. Berulang kali kita mengingatkan tentang hadis Nabi Muhammad SAW, ya, tentang bagaimana kita diuji kerana kita anggap kita yang terbaik. Padahal dalam hadis sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyun nasu asyaddu bala'an, di kalangan manusia ini siapa yang paling banyak menghadapi rintangan, ujian? Jawab Rasulullah, al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal. Bukan kita. Ya, kalau ikut urutannya, yang paling kuat hadapi ujian daripada Allah Ta'ala ialah para Nabi. Kemudian yang mengikut para sahabat, yang mengikut contoh dan teladan para Nabi, dan berikutnya tabi'in hinggalah akhir ini. Jadi kita ini kalau dalam urutan itu paling kecil pun bahagialah kita. Tetapi kesabaran ini bermakna kita ada upaya untuk bersedia dan bersabar menggunakan kebijaksanaan. Tapi kesabaran ini terkait dengan keyakinan kepada Allah SWT. Sebab itu saya ingat dalam catatan Imam Fakhruddin Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, dia tanya, apakah tanpa mujahadah dan sabar, apakah menyangka kita dapat memasuki syurga? Tidak boleh. Dan oleh demikian, manusia tidak boleh mencapai, menikmati kebahagiaan jika mengabaikan kewajipan ini. Ya, jadi semua saya nukilkan umpamanya Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, tentang pemanah yang bertempiaran, yang ni sering kita dengar dalam perang Uhud, ya. Bila nampak kemenangan awal, semuanya berebut kekayaan ghanimah ni. Ini pernah saya kupas dulu tentang ayat yang menyebut tentang bagaimana Rasulullah ditinggalkan dalam perang Uhud kerana dalam pertarungan awal menang, jadi sibuk nak cari jawatan, bukan jawatan maksud tu, ya, ghanimah maknanya harta rampasan perang. Kalau ketiba sekarang ini ada jawatan baru, maka Islam itu dijadikan kedua. Dalam ucapan, dalam pidato kempen, dalam tazkirah, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih, Islamlah paling tinggi. Dalam dapat habuan, al-jawatan, al-GLC, al-wazir atau menteri. Jadi ini keadaannya. Tak salah ambil jawatan, tetapi mesti pegang pada landasan. Ini kalau bercambahnya perjudian ke, arak ke, kezaliman ke, penolakan hukum ke, pengabaian masyarakat miskin, dan berlakunya jurang perbezaan, kesenjangan besar, semuanya menjadi keluh membisu. Jadi ada budaya bisu dalam politik kerana ghanimah, jawatan dan habuan yang berkenaan. Ini pesan Imam Al-Qurtubi dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Saya buku yang agak popular dalam bahasa Arab dan juga dalam yang terjemahannya bahasa Melayu, As-Sabr fil Quran. Al-Qaradawi menukil semua ayat-ayat Quran yang bersabit dengan
keperluan sabar, maksud sabar, dan ini juga diterjemahkan motivasi dan pengaruh sabar menurut Al-Quran. Ya. Jadi dalam kupasan disebut as-sabru an mushtahiyatin nafs, bahawa godaan sabar bukan sekadar ujian dan musibah, ya, tetapi tarikan keduniaan. Ya, ini kadang-kadang orang kata sabar ni hadapi dah tarikan keduniaan apa? Jawatan, ya, kedudukan, harta, kadang-kala kerana ini boleh memukau, ya, terus lupa dah ayat-ayat yang hadis duk baca selalu ni, dia jadi dah ringan dah, ataupun nak cari hadis lain lah pula, ya. Ini kita kena ingat, ya, apatah lagi dalam keadaan yang sekarang. Tetapi satu perkara yang sangat menarik ialah kupasan Pendeta Za'ba, Zainal Abidin bin Ahmad. Ini seorang pujangga, pendeta, pemikir Melayu, tokoh bahasa yang terkenal, yang menulis pada tahun 1992 dalam majalah Qalam. Dulu kita kalau dalam tulisan bahasa Melayu, kalau dulu ada, kalau Google tengok majalah Qalam, itu di mana beberapa orang pemikir Melayu, penulis, sastrawan menghimbau pandangan mereka. Za'ba ini mengupas pengalaman dalam Al-Quran, kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang digoda oleh Zulaikha. Jadi orang menganggap ini hanya dari satu aspek, tetapi saya nak baca apa dia kupasan Za'ba dalam hal ini. Kata dia, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah berhadap dengan dugaan Zulaikha, maka apabila berhadap dugaan hendak memakai atau menggelapkan wang yang diserahkan dalam jagaannya. Tengok, memikir Melayu, dia boleh kupas kesabaran dalam dugaan itu dari pengalaman Nabi Allah Yusuf, termasuk soal wang, makan suap. Dulu bahasa Melayu lama ni, rasuah atau korupsi itu disebut makan suap. Saya pun fikir-fikir macam mana awal istilah itu makan mesti suap. Tapi di istilah makan suap bahasa Melayu lama itu maknanya sogokkan rasuah atau corruption. Jadi makan suap atau hendak mencuri barang orang dan sebagainya, maka hendaklah dilawan sekalian. Itu dengan mengingatkan bahawa perbuatannya salah, tidak patut dan tiada bersih. Kekuatan pemikir Melayu Za'ba ini ialah beliau mampu mengolah pengalaman kisah Al-Quran dan juga beberapa istilah, ya. Ini umpamanya tentang kesabaran, nafsu, termasuk makan suap iaitu rasuah, mencuri harta rakyat atau mencuri harta orang lain. Bila dia cakap soal kemiskinan, dalam penulisannya yang lain, Hamka, saya teringat sangat Hamka, mungkin dalam 1-2 minggu ni kena kupas Hamka pula. Za'ba dalam menulis kemiskinan, dia kata orang Melayu mesti hadapi masalah apa? Kemiskinan makan minum, kemiskinan harta, tetapi dia tekankan juga kemiskinan ilmu. Tengok, miskin harta, miskin ilmu, dan dia tambah miskin akal budi. Ini yang jadi pokok persoalan kita, kerana hilang sabar, hilang keyakinan kepada Allah SWT, menjadi kita tercorot ke taraf miskin. Jadi sebab itu kita kena yakin. Ini yang disebut dalam Al-Quran, firman Allah SWT dalam surah Ar-Ra'd ayat 24, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sejahteralah kamu berpanjangan disebabkan kesabaran kamu. Betapa baiknya balasan amal kamu di dunia dahulu. Ini dikaitkan dengan keyakinan, dan kita akan dipertanggungjawabkan dan dipersoal kemudian di akhirat kelak
di antara yang diungkit di sini, dibangkitkan adalah tentang tahap kesabaran kita.